Oh, dah start Alright. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bincang satu lagi topik ataupun satu lagi tajuk. Nak tahu apakah itu? Jom kita sama-sama. Korang ingat tak masa sekolah dulu kita pernah berikrar setiap pagi, iaitu pada waktu perhimpunan. Dan korang ingat tak apakah rukun negara yang ketiga? Itulah yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu tentang perlembagaan persekutuan. Baiklah, Malaysia mempunyai sebuah perlembagaan bertulis ataupun kita kenali sebagai Perlembagaan Persekutuan, dan ini telah dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957, iaitu merupakan hari kemerdekaan kita. Dan ini telah digubal oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid, Sir Ivor Jennings, Sir William McKell, Hakim A. Hamid dan juga Hakim B. Malik. Ianya telah digubal berdasarkan 131 memorandum yang diserahkan oleh parti-parti politik dan pertubuhan Tanah Melayu pada ketika itu untuk melahirkan sebuah perundangan ataupun sebuah panduan undang-undang yang kita kenali sebagai Perlembagaan Persekutuan di Tanah Melayu pada ketika itu. Dan ianya merupakan segala sumber perundangan yang wujud dalam negara, dikanunkan tetapi ianya boleh dipinda, di mana terdapat perkara-perkara yang kita boleh pinda, dan memperakukan semua undang-undang yang wujud di Sabah dan Sarawak sebelum Hari Malaysia, iaitu sebelum pembentukan Malaysia. Sabah dan Sarawak terlepas mendapat kemerdekaan daripada British, mereka bersetuju untuk membentuk Malaysia, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Dan inilah salah satu elemen, iaitu memperakukan semua undang-undang yang wujud di Sabah dan Sarawak, dan elemen-elemen dalam itu telah pun dilihat ataupun digabungkan oleh Suruhanjaya Reid untuk melahirkan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan undang-undang tertinggi negara, dan Parlimen mempunyai kuasa untuk menggubal terhad kepada kuasa yang diberikan kepada Parlimen, dan Mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan ataupun menolak sesuatu undang-undang yang digubal di peringkat Parlimen terhad kepada kuasa yang diberikan kepada Mahkamah. Dan walaupun Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara, baginda juga tertakluk kepada bidang kuasanya di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi, terdapat juga perkara-perkara yang tidak boleh disoalkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, agama Islam merupakan agama bagi persekutuan. Yang kedua, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan Bumi Putera Sabah dan juga Sarawak. Dan yang ketiga, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan soal kerakyatan. Hal ini jelas diperuntukkan di dalam perlembagaan, dan kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mendukung utuh perkara-perkara yang ada dalam perlembagaan. Hal ini untuk menjamin kestabilan ataupun keharmonian dalam negara. Apakah pula peri pentingnya wujudnya Perlembagaan Persekutuan di dalam Malaysia? Ianya merupakan panduan untuk pihak kerajaan untuk melaksanakan kuasa. Dan apakah peri pentingnya ataupun kepentingan Perlembagaan Persekutuan? Ianya merupakan panduan kerajaan untuk melaksanakan pentadbiran negara dan menjaminkan pentadbiran yang licin, sekaligus menjamin hak rakyat yang termaktub di dalamnya untuk hidup sebagai seorang warga negara secara aman, harmoni, bebas dan sebagainya. Oleh itu, sekian saja pada saya. Selamat menonton. Terima kasih.